Hai, Assalamualaikum. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita dalam mata pelajaran sains tahun 1. Kita akan belajar unit 4 manusia. Tajuk, gunakan deria sepenuhnya dan alat bantu. Standard pembelajaran 4.1.4 dan 4.1.5. Baiklah, terdapat dua objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menjelas dengan contoh penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu deria tidak dapat berfungsi. Yang kedua, murid dapat mengetahui alat yang boleh membantu organ deria yang tidak berfungsi dengan baik. Kita lihat buku teks muka surat 37. Di bawah tajuk gunakan deria sepenuhnya. Bekalan elektrik terputus. Linda tidak dapat melihat di dalam gelap. Namun begitu, dia masih boleh menggunakan deria sentuhan untuk mencari lampu sulur. Mengapakah Linda tidak menggunakan deria lain untuk mencari lampu sulur? Mengapa ya murid-murid? Kerana deria lain tidak sesuai digunakan untuk mencari lampu sulur di dalam gelap. Contohnya, bolehkah Linda menggunakan deria pendengaran untuk mencari lampu sulur? Tidak, kerana lampu sulur tidak mengeluarkan bunyi. Baiklah, mari kita lihat soalan kebat di bawah. Bagaimanakah Linda mengetahui objek yang disentuh ialah lampu sulur? Bagaimana ya murid-murid? Linda dapat mengetahui objek yang disentuh ialah lampu sulur berdasarkan daripada pengalaman melihat dan menyentuh lampu sulur. Mari kita teruskan. Lihat muka surat 38. Di bahagian aktiviti mari uji kenali objek ini, cikgu harap murid-murid boleh jalankan di rumah bersama adik-beradik ya. Cikgu teruskan dengan tajuk alat bantu. Apabila sesuatu deria tidak berfungsi dengan baik, kamu masih boleh menggunakan deria lain untuk memerhati. Alat bantu di sini adalah untuk masalah penglihatan dan juga pendengaran. Contoh alat bantu untuk masalah deria penglihatan ialah cermin mata. Cermin mata ialah alat bantu yang digunakan untuk melihat apabila mata tidak dapat melihat dengan jelas. Seterusnya, alat bantu pendengaran. Ya, dapat membantu deria pendengaran yang tidak berfungsi dengan baik. Sekiranya kita mengalami masalah dalam deria penglihatan, contohnya seperti kamu tidak dapat melihat suatu objek dengan jelas, kamu boleh menggunakan cermin mata untuk membantu kamu melihat dengan lebih jelas. Begitu juga dengan alat bantu pendengaran. Baiklah. Seterusnya, kamu boleh buka buku aktiviti muka surat 27 dan 28. Arahan
Warnakan kotak deria yang boleh digunakan dalam situasi berikut. Situasi 1. Cuba kamu lihat seorang budak lelaki ni kelihatan seperti meraba-raba di dalam gelap. Dia hendak mencari lampu suluh. Situasi dia sama macam situasi Linda yang kita dah belajar tadi. Baiklah, deria yang digunakan. Apakah deria yang digunakan oleh budak lelaki ini? Okey, adakah deria penglihatan? Adakah deria pendengaran? Atau deria bau? Ataupun deria sentuhan? Okay. Ya, jawapannya ialah deria sentuhan. Bagi situasi 2 pula, saya tidak boleh menghidu makanan ini kerana selsema. Okey, deria lain yang boleh digunakan, apakah jawapannya? Okey, cikgu harap murid-murid boleh siapkan ya untuk situasi 2 ini. Seterusnya, muka surat 28, alat bantu. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Ibunya, Puan Fatimah, membawa Alia berjumpa dengan doktor mata. Bagaimanakah keadaan mata anak saya, doktor? Baiklah, soalan 1. Bila ada soalan macam ni, cikgu nak murid-murid semua cari dulu kata kunci. Apakah masalah yang dihadapi oleh Alia? Apa kata kunci dia? Masalah. Kata kuncinya ialah masalah. Mana nak cek jawapannya? Ada di bahagian atas tu. Alia tidak dapat melihat objek jauh dengan jelas. Itu jawapan untuk nombor 1. Okay, mari kita lihat arahan nombor 2. Soalan nombor 2. Apakah deria yang tidak berfungsi dengan baik pada Alia? Apa kata kunci dia? Deria. Okey, kita dah belajar ada 5 deria. Tapi Alia menghadapi masalah deria yang mana? Dinyatakan di situ. Nombor 3. Apakah alat yang dapat membantu mengatasi masalah Alia? Apa kata kunci dia? Alat. Okey, cikgu harap murid-murid dapat siapkan aktiviti dalam buku latihan ini dan hantar dalam Google Classroom ataupun boleh WhatsApp cikgu. Terima kasih.